Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir lana wa la tu'assir wa tammin bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kepada kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita boleh bertemu pada hari ini lagi sebagai penerusan kita untuk kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan lagi atas tajuk berlumba-lumba mencari keampunan Allah berdasarkan tajuk sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Itu tajuk yang kita masih bincanglah. Jadi dia huraian dia tu panjanglah. Jadi setiap ayat ni kita perlu huraikan dia, kita perlu perincikan dia supaya kita jelas nampak atas ayat ni gapo sebenarnya. Atas ayat sabiqu ila maghfiratin ila akhirih ayat tu gapo sebenarnya kita nak ambil ibrah pengajaran. Itu poin dia nya. Tapi itu dalam teks ni dia menghuraikan dengan tambah dengan hadis-hadis Nabi. Tak ada ayat. Jadi hari ni kita akan kemah lagi tafsir ayat tu berdasarkan Quran dan tambah lagi penjelasan dia melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan cuba menghayati dengan sebaik-baiknya lah. Berdasarkan buku yang anda bagi tu pada muka surat 22 perenggan yang akhir tadi. Baik. Jadi sahabat ni bila dia dengar ayat-ayat semacam tadi, dia akan jadi excited. Gitu. Pasal ayat tu sabiku, berlumba. Berlumba makna badida. Kita sebelum ayat ni kita sebut tentang perlumbaan cari keduniaan. Dah. Laibun walahun wazinatun watafakurun watakasurun fil amwali wal aulad. Zalika mata'ul hayati dunia. Dia ke hok duk ambak harta, duk ambak pakak, duk bangga-bangga dengan kekayaan itu. Mata'ul hayati dunia, hanya kesenangan dunia, qalil, yang sedikit. Jadi bila mari ayat ni, sahabat-sahabat ni moga dia faham ayat Quran ni. Dia tahu selalu gapo sebenarnya ayat ni nak. Sebenarnya ayat ni nak suruh kita ni berlumba-lumba mencari kepentingan akhirat yang abadi, yang kekal. Carilah kekayaan hati, carilah kekayaan jiwa, carilah kekayaan pahala, carilah kekayaan ilmu. Kaya jiwa, kaya ilmu, kaya hati, kaya pahala ni tak nampak. Gitu. Tapi sahabat ni kerana iman dia ni iman yang sebenar, dia faham pagi ni, dia mudah jejak kalau bahasa Kelantan. Dia mudah ngambak. Baik. Para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa bersegera. Bersegera. Tidak kata jenera suruh hari ni minggu depan apa nak buat. Itu panggil tidak segera lah tu. Tidak excited. Sepatut bila arah buat selalu. Gitu. Jadi sahabat ni bila mari ayat tu, kerana ayat tu adalah
fi'il amal. Fi'il yang menyuruh buat selalu. Bila buat selalu kat dia buat selalulah. Dia tak ada tunggu esok lusa. Kepada ketaatan kepada Allah. Itu poin dia. Bersegera kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi segala benda yang membawa ketaatan kepada Allah dan Rasul, dia pitah selalu. Dia hambat selalu. Dia kejar selalu. Apa saja yang boleh menambah ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Karena kita ni amanu billah wa rusulih. Karena kita ni beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ya Allah SWT atas ke muka dunia ni wak mari Quran tunjuk, ajar, guiding pada kita supaya kita follow fully apa yang Quran raya. Gitu maksudnya amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal. Loni ni kita dengar, kita ngaji, kita faham, kita nak buat. Itu poin dia. Rekah kita bila tahu buat selalu. Tak ada makna lah kalau tahu tak buat. Contohnya, contohnya. Dalam peperangan Tabuk, cerita peperangan Tabuk sekilas. Peperangan Tabuk ni peperangan pada akhir-akhir dah kehidupan Rasulullah. Tahun ke-7 ke tahun ke-6 Hijrah. Suatu pada Rasulullah duduk di Madinah tu, dia jadi kerajaan dah. Tapi kerajaan ni kerajaan tak stabil lagi. Jadi, bila Rasulullah merintah Madinah, terdengar pada orang-orang Rom di Syam tu, tetap ada kerajaan baru di Madinah. Jadi, bila dengar tu, dia merasa ke kerajaan Madinah ni akan mengancam survival kerajaan orang-orang Kristian yang menguasai Rom Timur tu. Kerajaan Byzantine. Baik. Jadi, bila tahu gitu, dia ada mari khabar bahawa Rom ni akan mari serang Madinah. Itu poin dia. Jadi bila tahu orang Rom nak mari serang ni, Rasulullah kata gini, kita pergi serang dia dulu. Jangan tunggu dia mari, kita pergi serang dulu. Nak tunjuk kita ni kuat jugalah. Mari kita tak harus tunggu, kita pergi pak dia. Gitu. Jadi jarak daripada Madinah ke Tabuk tu lebih kurang 1000 kilometer. Lebih kurang 1000 kilometer. 1000 kilometer ni Kota Baru Kuala Lumpur Kota Baru. Lebih kurang gitulah. Dengan kereta pun 45 jam dah, bayarlah jalan kaki. Jadi Rasulullah ni bila dia nak pergi perang Tabuk ni dia declare selalu. Dia istihar lalu bawanya pada 1/10 ni kita akan pergi ke Tabuk. Jadi nak suruh sahabat-sahabat ni buat persediaan seawal mungkin untuk persediaan nak pergi perang Tabuk. Termasuklah persediaan di sudut material. Mungkin nak perang ni nak pakai pedang, nak pakai tombok, nak pakai macam-macam lah dengan kuda, ngagap, semua tu memerlukan perbelanjaan. Jadi, sedangkan kekuatan ekonomi Rasulullah ni tidak kuat lagi Madinah. Jadi, Rasulullah declare gitu kan, supaya sahabat-sahabat ni pakat mari derma belakang. Gitu. Baik. Bila Rasulullah declare suruh pakat infak harta masing-masing untuk menampung perbelanjaan untuk pergi perang Tabuk ni, menggalakkan para sahabat untuk berinfak dan menjanjikan pahala besar bagi mereka yang melakukannya. Ayat gitulah. Jadi setiap infak belanja yang sahabat-sahabat tu akan digandakan oleh Allah SWT. Bunyi ganda tu kat pakat semangat nak uwilah belakangnya. Baik. Antara sahabat yang menyambut suruhan Rasulullah SAW tu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan semua hartanya pada jalan Allah. Nak ayat ni. Allah bila bunyi Abu Bakar kat. Rasulullah kata ni, Abu Bakar ni sahabat kanan Rasulullah. Rasulullah kata, pernah Rasulullah kata kalau ada Nabi lagi lepas pada aku ni,
Abu Bakar lah Nabi. Nak ayat. Betapa tingginya respect yang Rasulullah kepada Sayyidina Bakar ni. Betapa tingginya penghargaan, pengiktirafan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia kata kalau ada lagi Nabi lepas pada dia, Abu Bakar lah Nabi. Kita tengok lagu mana karakter Abu Bakar yang menyebabkan Rasulullah boleh kata sampai gitu semua tu. Kalau Rasulullah kata kita gitu Allah. Kalau adalah Nabi lepas aku, mulah Nabinya Ustaz Azhari. Lah mana perasaan kita? Tapi kat setara mana kita ni? Jadi Abu Bakar ni, dalam bab harta ni, dia boleh habis segala harta yang ada dia. Ni nak ayat Abu Bakar. Rasulullah dikelar, siapa-siapa nak derma, boleh derma selalu. Nak pergi pergi Tabuk. Pasal Abu Bakar tahu dah jarak nak pergi pergi Tabuk ni ke jauh. Memakai masa 15 hari sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik. Jalan kaki, panas. Musim panas tu. Boleh bayar kesengsaraan nak pergi dalam keadaan musim panas dengan keadaan bekalan yang terhad. Apa tu? Bukan nampak dah. Gapo situasi nak pergi pergi Tabuk lagu mana dengan keadaan environment di tengah daya musim panas. Tapi sahabat ni kerana jiwa iman dia tu tinggi, dia rela. Asalkan perintah infiru khifafan wasiqala. Itu ayat yang relate dengan cerita perang Tabuk. Keluarlah untuk berjuang ni khifafan dalam keadaan mudah, khifaf, khafif, wasiqalan dalam keadaan payah. Ulama tafsir khifafan wasiqala tu sama ada dalam keadaan mu kaya ataupun kamu miskin. Bila mari perintah Allah, mu kena buat belanja. Sama ada mu ada pitih, kamu tak ada pitih pun, mu kena belanja pitih mu tu. Walaupun mu sesak. Pasal ayat tadi, dalam keadaan sihat ataupun sakit. Dalam keadaan senang ataupun susah. Ayat. Jadi Sayyidina Bakar ni, dia menyahut sungguh-sungguh seruan untuk infak tu, bukan setakat separuh suku, dia wis semua harta dia. Allah. Bayarlah Sayyidina Bakar ni, kalau ada zaman loan ni, katalah kekayaan kita loan ni ada 10 juta pitih kita. Tiba-tiba kajian menyeru rakyat ni berderma untuk musim Covid ni. Agak-agak kita belakang ke 10 juta pitih kita. Banyak cantik. Kalau kita cara nak demo kawin pun nak makan juga. Kita ni nak bui juga tapi ada lagi sayang ke harta kita tu. Tu poin dia nya. Adapun Sayyidina Bakar ni dia tak ada istilah sayang kepada harta dia. Pasal apa? Pasal dia memikir kepentingan Allah dan Rasul tu mengatasi kepentingan atas diri dia. Kita ni memeting diri. Metin juga orang lain. Tapi kita juga rizah juga untuk diri kita. Ada Bakar ni tidak mikir pun. What happen after lepas dia derma semua harta dia. Jadi, orang pun tanyalah. Pelik mu Bakar ni. Melarak mu belakang harta. Pah mu nak akal gapo? Kita pun tanya gitu juga dah. Aku tanya pah mu nak akal gapo? Mungkin ada anak lagi, anak bini lagi. Nak makan juga rumah tu. Nak beras segenok pun tak ada. Pokok waktu habis. Dia kata, gapo? Aku tengok Allah dan Rasul. Tengok orang cerdik. Moga rezeki ni mari daripada Allah, tuan. Tidak gitu. Segala kekayaan, kenikmatan hidup kita ni adalah milik Allah. Belaka. Kita ni bukan mutlak milik. Sebenarnya milik Allah. Jadi bila milik Allah apa kita tak suruh balik Tuhan moga hak milik dia. Gitu maksudnya. Jadi Abu Bakar ni dia tahu kekayaan ni milik Allah, butuh nak ganti balik segala harta hak dia infak bagi kepada untuk perjuangan nak pergi pergi Tabuk tu pelik apa? Gitu poin dia. Faham tu? Adakah keyakinan kita lah ni serupa dengan Sayyidina Abu Bakar? Itu soalnya. Inilah merayat iman. Ni iman ni benar ni lah. Orang yakin kepada akhirat, dia tak mikir dah dunia ni. Nak jadi gano-gano, dia tak mikir. Pasti dia nampak akhirat.
Ni nak ayat keyakinan, keimanan, tauhid. Katalah amba minta 100,000 lah hari ni. Hak mana-mana dengar ni, amba nak minta 100,000. Bui ke tak selalu kalau ada 100,000. Make 14 kali, banyak cantik ustaz. Amba pun nak makan. Gitu ya. Nak ayat kita ngasana bakat itulah jaraknya. Boleh faham tu dia? Betapa masa rendahnya tahap kepahaman kita tentang keimanan berbanding dengan sinar bakat. Sebab itu Rasulullah gelar dia Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq mana hak dia kata, itulah dia buat. Kita ni kata boleh, buat belum tentu lagi. Jadi kita kena periksa, kena muhasabah lah diri kita ni. Pasal kita bak kata ni banyak dah, hak buat tu, hak kita nak semak. Muhasabah, postmortem. Sejauh mana hak aku kata ni dengan aku buat ni, balance ke tak? Mana banyak kebaikan dengan keburukan? Hak aku amal dengan hak aku tak amal ni banyak mana? Baca Quran ni 450 kali khotel tu sepanjang hidup ni tak? Khotel baca Quran, faham pun dalam 2 lagi, buat pun dalam 2 lagi. Nak ayat. Jadi kita muhasabah lah. Baik. Yang keduanya Sayyidina Umar Al-Khattab menginfakkan separuh daripada hartanya. Jadi Sayyidina Umar ni sebelum Abu Bakar infak harta dia tu Sayyidina Umar dulu. Masa Sayyidina Umar separuh harta dia, tidak berasa dia hak terbanyak sekali. Separuh harta hak Sayyidina Umar tu Sayyidina Umar rasa dia hak paling banyak sekali. Apa? Nyepitah last minute Sayyidina Abu Bakar. Panggil last lap. Kalau lari 400 meter kan, 100 meter terakhir tu dia pecut dia pitah ke Sayyidina Bakar. Dia kata ni pitah ke dia juga. Aku ingat kau boleh kakak aku dah, dia kata. Berlumba-lumba, sabiku tu. Nak ambil semangat sabiku ila maghfirah. Berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Untuk tujuan pahala akhirat. Tu poin dia. Pergi ayat tu dah. Baik. Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman ni natu Rasulullah. Natu Rasulullah ni. 2 orang putera Rasulullah ni berkahwin Sayyidina Uthman. Allahu Akbar. Rasulullah kalau pergi sama Sayyidina Uthman kan, dia pakai sopan Rasulullah ni. Pasal dia tahu Sayyidina Uthman ni di kalangan sahabat ni, Sayyidina Uthman ni orang paling pemalu. Kalau Rasulullah kalau dia pergi sama sahabat lain, dia tidak cara makna teteh di segi sopan satu berpakaian ni. Tapi kalau pergi Sayyidina Uthman ni, dia pakai comel sikit lah. Dari segi sopan, kesopanan berpakaian. Pasal apa? Malu ke Sayyidina Uthman. Kerana Sayyidina Uthman ni seorang yang sangat kuat sifat pemalu dia. Padahal Rasulullah ambil buat natu pun. Siapa 2 orang puteri Rasulullah berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Baik. Sayyidina Uthman ni menginfak 300 ekor unta yang setara dengan muatan 1000 dengan muatan dan 1000 dinar. Unta ni kalau kita lah ni kat kereta Mercedes lah boh. Bukan masuk unta tu harga 200-300 riyal. Mahal unta ni. Kalau kita kat setara dengan kereta Mercedes lah ni. 300 unta, 300 Mercedes berapa value dia? Tu setara Sayyidina Uthman tu. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat ni bab-bab pahala ni tuan-tuan. Ya Allah, ni semua ni nak berebut pahala ni. Buat ni atas nama poin nak berebut pahala. Kita berebut harta. Ada ke tak orang berebut nak gisah pertama kalau tanya semaya jemaat, hari jemaat tu, ada ke hari jemaat tu orang pergi semaya jemaat tu, pergi awal-awal lagi nak berebut sah pertama. Ada ke tak? Ada. Hak ramai kat hak TMB Qamat baru siapa. Nak ayat muka tak nampak tu kat ni. Baik. Dan 1000 dinar. 1000 dinar ni besarlah di segi mata wang tu. Baik. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina bin Auf ni merupakan salah seorang sahabat yang sudah dijami masuk surga. Abdurrahman bin Auf ni salah seorang sahabat yang sudah dijami masuk surga. 10 sahabat ni Rasulullah beri tiket dah. Allahu Akbar. Tuhan. Kita ni ada tiket dah ke kita ni? Ada tiket dah ke kita nak masuk surga? Ada pun 10 sahabat ni sudah ada tiket dah Tuhan. Ya Allah lah manalah. Nak masuk surga kita ni, tiket tak ada lagi. Tiket ada, tiket nak masuk stadium tu ada lah. Nak tengok bola.
Musim Euro lah ni dah. Oh, berebut tiket tu. Quarter final, semi final dengan final kali booking lah dia lah. Berebut nak masuk stadium nak tengok bola. Kita lah ni nak berebut nak berebut tiket nak masuk syurga ni, nak cara ni. Siapa dia nak berebut tiket nak masuk syurga ni? Tengok cerita ni. Baik. Sayyidina Abraham bin Auf menginfakkan separuh dari hartanya. Separuh juga. Ya, sebenarnya Abraham bin Auf ni mengikut riwayat Abraham bin Auf ni dia ada 4 orang isteri. Selepas dia meninggal tu, dia meninggalkan harta setiap isteri tu 84,000 dinar. Dinamah. 84,000 dinamah setiap seorang isteri yang 4 orang tu. Allah, tinggal ke isteri tu kaya raya. Apa ni isteri masing-masing tu. Nak ayat kaya, tapi kaya dia tu untuk tujuan mendapat kelebihan pahala akhirat. Kita ni kaya, tapi kaya kita ni tak ada mikir pun nak belanja kekayaan kita untuk tujuan pahala akhirat. Nak kaya kita seorang sudahlah. Kaya kita, kaya bini anak kita. Tujuan untuk pahala tu kurang. Kita kena baiki sikit di segi mindset kita ni. Bila ada harta kita kena banyak untuk infak tujuan untuk dapat kelebihan pahala akhirat. Kerana kita nak pergi sana. Harta juta ni pun tinggal. Lah ni kita nak cari aset akhirat. Lah ni aset dunia ada dah. Rumah, kereta, bangunan, tanah, kebun, macam-macam lah. Orang kaya. Lah ni aset akhirat ada ke tak? Lah ni kita nak kerik pahala akhirat melalui pitih dunia kita. Dia kalau lupa seorang Tan Sri, tak ingat nama dia. Dia 10 juta kepada Datuk Dr. Harudin almarhum. 10 juta dia pitih dia. Mungkin dia orang kaya, okay? Jadi bui tu untuk buat 3 butir masjid. 10 juta dia seorang. Makna lah ni kalau kita dia kaya sepuluh dia, kita kena buat sepuluh dia lah. Kalau kita nak akhirat kan. Sabiku ila maghfirah. Baik. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum bersegera untuk berkorban dan berinfak pada jalan Allah. Pada jalan Allah. Ya Allah, dia nak ayat gini sahabat-sahabat semua. Dia hidup ni memerlukan pengorbanan di sudut material. Karena hidup ni adalah perjuangan. Jihad fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah. Bila berjuang pada jalan Allah, dia mesti melibatkan material. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi sahabat-sahabat negeri Perang Tabuk ni memerlukan keperluan di sudut material. Sabit tu sahabat-sahabat ni dia tidak kisah. Habis harta dia untuk perjuangan pada jalan Allah. Bukan perjuangan pada jalan yang tagut. Perjuangan ni ada dua. Al-haqqu wal batil. Orang berjuang kebatilan pun habis pitih seputula juga. Tapi habis pitih dia, habis masa dia, habis tenaga dia, tak memberi manfaat pun untuk akhirat. Kerana apa? Kerana perjuangan dia, perjuangan yang batil. Kita ni perjuangan fi sabilillah. Perjuangan ini kita ni pada jalan Allah. Kita berjuang ni atas jalan Allah ni tuan. Kita dah sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Jadi perjuangan fi sabilillah ni perjuangan yang betul dia benar. Jadi bila perjuangan ni betul dia benar, kita kena support harta dan diri kita. Orang Palestin ni perjuangan dia bukan setakat harta, malah ke jiwa dia korban untuk fi sabilillah. Mati syahid belaka tu 264 orang. Siapa dia nak mati syahid? Mari. Daftar lagi perang dengan Israel. Ini menjadi bukti bahawa keimanan yang kuat. Sini anak-anak tekan dah. Iman ni dia kuat, dia lemah. Iman ni dia boleh jadi kuat, dia boleh jadi lemah. Yazdadu wa yankus. Baik.
Lo ni sahabat-sahabat semua, usahalah supaya iman kita ni kuat. Dia kuat agak dia jadi gagah. Nak baca Quran pun dia jadi rajin. Mungkin iman kuat ke? Nak bangun malam pun dia jadi rajin. Iman kuat. Bukan iman dak rot cetung. Ustaz Zahar kata, iman dak rot cetung. Malah nak bangun malam pun malah, nak baca Quran pun malah, nak berzikir pun malah belaka. Hak sedapnya tidur. Semalam baru beli nasi belauk tadi, jumpa dengan saya. Dia kata, sedap bola malam, dia kata. Siapa dia lawan malam? Perancis dengan Switzerland. Benar penalti tak? Dia kata, sedap tengok bola malam. Berjagalah berapa jam tu. Dia bangun malam, tengok bola. Kata biadok pun. Baik aku malam, bangun malam, maya tahajud pada bangun malam. Nak kata guna. Jadi kita ni nak suruh kuat bangun tengah malam untuk beribadat. Bukan bangun malam untuk buat benda-benda yang boleh melara ke. Tumpuan kita. Kita nak jadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa. Jadi nak iman ke takwa ni, yazdadu bil ibadati. Dia kuat ni dengan ibadat. Faham tu? Kuat iman ni dengan ibadat. Jadi segala benda ibadat tu yang memperkuatkan iman kita kena buat lah. Baca Quran. Semaya sunat, semaya wajib. Segala sunat buat belaka lah. Puasa sunat, puasa wajib. Segala puasa wajib sunat buat belaka. Kerana benda tu adalah vitamin. Benda tu yang akan menguatkan antibody iman. Iman kuat ni dia tak akan masuk lah unsur-unsur yang boleh mengurangkan keimanan dia pasal dia kuat. Antibody iman dia tu kuat. Isulah ni anak tekan supaya kita memperkasakan, memperkuatkan iman kita tu bil ibadati. Sahabat ni kerana dia kuat iman tu dia rela derma. Sena bakar wis semua, Sena Umar wis paruh, Osman Sena Usman 300 hektar dengan 1000 dinar, aman bebas. Kita boleh buat ke sebab dia? Memang kita kena buat pada dia juga ni, tapi kemampuan tu bergantung pada kekuatan iman lah. Rela ke tak? Makna kalau tak rela, makna kita ada lagi cibisar kelemahan iman kita tu. Mu'min qawi, al-mu'minul qawiyun afdalu minal mu'minul ad-da'if. Orang mukmin yang kuat lebih afdal, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Termasuk lemah iman tu lah. Nak berjuang ni tuan-tuan, iman kena kuat. Dia tak akan jadi mencapai kemenangan kalau nak pergi berjuang dengan orang lemah iman. Lemah iman ni dengan sebab apa? Bil maksiati. Nak ayat situlah. Tadi kuat dengan ibadat. Lo ni lemah dengan maksiat. Acik kita mikir lo ni. Zaman kita lo ni ke. Maksiat ni panggil depan mata. Anytime, anywhere, any place. Nak ayat maksiat lo ni. Tidak supaya zaman dulu. Zaman dulu nak buat maksiat kena masuk dalam hotel banon. Lo ni depan mata maksiat tu Cuma nak ngatak si. Jadi hamba nak teka pada tengah hari ni kepada sahabat-sahabat semua, jagalah iman kita tu. Faham tu? Jaga iman kita supaya iman kita tu grow ni menikah, alah ke naik, alah ke tinggi. Jangan iman tu alah ke turun. Yazdadu wa yankus. Memang kita kena kuat iman ni tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita hidup sehari-hari ni penuh motivasi kita, penuh semangat kita. Semangat apa? Semangat untuk beramal, mengejar keampunan Allah untuk mencari kelebihan akhirat seksa. Iman ni tujuan nak suruh kita ni kuat melakukan perkara-perkara yang baik. Maghfirah, mengejar keampunan Allah tu dengan kebaikan lah.
Acu semak lah. Nak minta hak mana dengar ni supaya tulis buat semak ke minggu ni compare dengan minggu depan. Semaya sunat kita sempurna ke tak? Terutamanya solat sunat rawatib. Sunat kapit fardu ni. Qabla wa ba'da. Amo nak tegas satu ya. Hak lain tu biar dulu. Hak solat duha ke, solat ajak ke, bang tengah malam biar dulu. Nak cek list hari ni, semaya solat sunat rawatib ni kita buat ke tak? Minggu lepas. Mana kalau kita tak buat, kita kena beki lah minggu ni. Kalau kita nak email kita ni grow. Lah ni nak suruh email kita ni kuat kan, nak suruh email kita lemah. Itu poin yang ambanya. Nak kuat kan nak lemah ni. Kalau kuat fizikal kan, macam-macam lah. Makan tukar ali lah, makan ubi jaga lah, kacip timah lah, macam-macam. Orang jatuh tahu lah. Faham tu? Kita bukan setakat nak suruh kuat dari segi fizikal. Kita nak suruh kuat juga dari sudut rohani. Baru kita jadi nak bangun tengah malam. Nak lawan nafsu, nak bangun tengah malam ni bukan sebagai orang. Sabar dalam ketaatan ni mustahak tuan. Sabar dalam ketaatan. Nak buat ketaatan pun kena sabar juga. Sabar-sabar ni malah pun buat juga. Bangun tengah malam letih sikit pun juga. Demo rela bangun tengah malam nak jaga tengok bola. Pasal minat tengok bola. Kita juga bangun tengah malam. Pasal apa? Minat nak bangun semaya tahajud. Nak maya tahajud, nak maya tobat, nak berzikir. Macam-macam lah. Berarti nak berzikir. Nak berapa ratus, berapa ribu, ratus ribu, puluh ribu. Boleh pelakon kalau kita bangun. Amanah ni ya sebenarnya. Nak ceramah, nak kuliah ni, nak suruh adik kakak dia ada improvement. Ada peningkatan dari sudut amalan rohani. Dunia ni tuan, dunia akhir zaman. Kalau rohani kita lemah, iman kita lemah, kita tak mampu menghadapi cabaran, godaan, hasutan. Banyak cabaran dunia akhir zaman ni. Bukan senang. Bukan senang nak manage cabaran iman dunia akhir zaman. Maksiat depan mata. Dengan internetnya, dengan televisi, dengan macam-macam, dengan esteron. Macam-macam benda yang boleh mengikis, menghakis kekuatan iman kita. Ni agenda orang Yahudi lah belakang ni. Nak punah orang Islam ni melalui benar-benar hiburan. Nak memang hiburan ni, tengok bola kau, tengok muzik kau, tengok cerita, kita jadi down lalu di segi iman kita. Acik tak percaya terang lah buat. Hamba nak jaga hak ni. Sehari dua. Nak jaga mata, nak jaga telinga, nak jaga mulut supaya mata hamba tengok hak halal. Tengok hamba dengar hak halal. Mulut hamba kecek hak halal. Hak halal belakang masuk. Sebagaimana kita nak makan yang halal tu lah. Makan nak halal kau hak halal. Orang tak nak jaga tu si makan hak halal. Takut jadi kotor hati kita. Bukan setakat mata ni. Mata pun kena tengok hak halal. Biar masuk kat mata ni hak halal. Biar masuk kat telinga ni hak halal. Biar masuk kecek kita ni kecek hak halal. Ni kecek kat ngopak kau orang lah, kata uduh orang lah, hina orang lah. Macam-macam. Orang panggil istilah dia membawang. Istilah budak-budak dia. Faham tu? Setakat ni boleh faham dia. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhu bersegera untuk berkorban dan berinfak pada jalan Allah SWT. Ini menjadi bukti bahawa keimanannya kuat mendorong mereka bersegera melakukan kebaikan dan melawan hawa nafsu. Apa ada? Jihadun nafs. Lawan nafsu. Bukan senang ni. Ulama tasawuf lah, dia bukan hadis Nabi. Raja'tu mina jihadil asghar ila jihadil akbar. Ulama pandang ulama tahap tapi dia bukan hadis ni. Kita kembali pada jihad yang kecil. Perang tu. Duk bunuh orang tu. Perang lah. Perang. Dia kata jihad kecil baru. Ila jihadil akbar. Kita nak pergi kepada jihad yang lebih besar. Apa? Jihad lawan nafsu. Besar ya Allah. Amba nak mikir seorang ya Allah bukan senang nak taat kepada Allah.
Ada semua halangan. Iblis. Iblis lah yang menjadi penghalang kita untuk kita sapa kepada keredaan Allah ni. Memang kerja iblis dah. Profesi iblis ni, kerjaya iblis tak pada iblis semenjak Nabi Allah ada tu lah. Sapa hari ni, iblis tu lagi lawe. Hidup lagi tu iblis hak kerja Nabi Allah ada tu hidup sampai hari ni lagi tu Dia mati bila khimat baru mati iblis tu. Jadi iblis tu dah ada sampai hari ni lah. Bayarlah. Dengan pengalaman dia duk goda dalam iblis sampai beribu berjuta dah manusia kena kecek ke dia tu. Apa kita lah mana? Kita ni. Asyik kita mikir di segi cara kita nak mengawal, nak mengelak supaya kita tidak ditipu oleh iblis dan syaitan. Kena mikir tu Kerana kita nak sabar ni, nak sabar ke surga ni, dia ada harangnya tu khufati minan nar bisyahwati. Tuhan pagar neraka ni dengan benar kita nak. Neraka ni tempat Tuhan nak seksa orang ya buat maksiat. Tapi kalau mu nak masuk neraka ni mudah ya. Mu turut nafsu mu tu. Mu turut syahwat mu tu. Boleh masuk neraka. Mu nak berjudi, mu nak berzina, nak minum hak nafsu nak belakang lah tu. Kalau tidak tak hidup dunia pelacuran semenjak pada zaman sebelum Mesih sampai hari ni hidup dunia pelacuran ni kerana benda, kerana nafsu lah tuan. Tidak gitu hidup sampai hari ni pelacuran di Kuala Lumpur tu kat nak malam duk gigak puak pelacur Vietnam lah, macam-macam lah, Kamboja lah, Thailand lah, Rusia mari belakang. Pasal nafsu, pedekkan benda tu haram. Tapi nak ayat tu kata aku pagar neraka ni dengan benda nafsu. Hubbatil jannah bil makarih. Adapun surga ni Tuhan pagar dengan nafsu tak sih. Semaya nafsu tak sih. Puasa nafsu tak sih. Zikir nafsu tak sih. Nak ayat sedekah, infak. Nafsu tak kena belakang tu. Kerana infak ni akan mengurangkan harta. Tapi kita lawan nafsu kita. Ni sebenarnya pohon yang nak tuju hari ni. Supaya kita ni kuat rohani kita, kuat iman kita dengan kekuatan rohani, kekuatan iman, kekuatan jiwa tu lah kita boleh lawan nafsu kita tu untuk kita taat kepada Allah. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat. Pertama, sabar dalam ketaatan. Kena sabar. Kena juga baca Quran, berzikir, bantu malam. Sampai kita jadi habit. Mula-mula payah. Memang payah, mereka tak biasa. Tapi bila biasa, dia jadi biasa. Allah bisa, kerana biasa. Ular ke? Dia patut orang. Tapi kita tengok orang-orang yang biasa orang ular. Relax dia main. Siapa siung kepala ular? Tidak gitu. Pasal biasa. Lah ni nak suruh biasa bang tengah malam. Bila kita rasa satu tahap, kita jadi Allah sukanya bang tengah malam. Gitu. Maksud amak. Dia panggil halawatul ibadah. Kelazatan, kemanusiaan dalam ibadat. Kita kena rasa dalam hidup ni sebelum kita mati ni. Lah ni rasa macam-macam tu. Kita pergi luar negara tu. Tengok negara-negara apa tu Allah SWT naik kapal terbang ke, naik kapal laut ke, pergi kapal pesawat mewah tu. Cruise. Allah kata suka. Suka benda-benda gitu. Kita kena suka lah benda-benda gini. Kerana suka benda-benda gitu dia akan habis. Suka tengok bola. Habis bola ngatuk kita. Dia boleh berjuta ni pemain bola. Kita boleh gapo sebab tekuk lagi. Bisa okok. Gitulah. Baik. Baik. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda tentang infak atau sedekah bukan hanya dalam konteks harta sahaja. Ini ayat di segi makna infak ni bukan sekadar infak di sudut material. Ada juga bentuk infak perbelanjaan yang kita boleh belanja dalam bentuk lain selain pada harta. Ayat besarnya ta'arif sedekah ni. Orang kata senyum pun sedekah ke? Jadi senyumlah kat orang. Dia senyum kat orang ni melambaikan hati kita ni comel. Tidak gitu? Orang ni kalau hati dia cemas, hati dia kotor, nak senyum kat orang apa payah tu Sedangkan senyum tu sedekah dah.
sedekah kita boleh pahala. Dengan senyum pun kita boleh pahala. Apa tak senyumnya? Senyum sama. Allahu akbar. Baik. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul a'mal afdal. Sahabat tanya Rasulullah. Abu Dzarr ni panjang kat cerita dia. Ambo akan buat satu kuliah cerita tentang para sahabat ni. InsyaAllah doakan ambo akan buat satu seluk hayatus sahabah. Kehidupan para sahabat ni lagu mana? Ya istilah sebagai sahabat ni ibarat bintang. Mengikutlah bintang mana-mana pun akan dapat petunjuk daripada bintang. Sahabat ni ada 124,000 tuan. Allah, cerita sahabat ni pun satu hal juga ni. Baik, tak apalah. Jadi sahabat ni tanya Rasulullah, amalan gapo hak paling molek sekali, paling baik sekali, hak paling afdal sekali? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Jumpa pula. Rasulullah kata, amal yang paling baik sekali ialah beriman kepada Allah wal jihadu fi sabilillah, fi sabilillah, dan berjuang pada jalannya. Nak ayat perjuangan ni bukan main-main tuan. Di Mesir, negara Mesir, ambo pergi 2 minggu masa anak duduk mengaji sana. Negara Mesir ni pemerintahan lepas dia menjatuhkan Raja Farouk, raja yang terakhir memerintah Mesir ni Raja Farouk. Lepas pada dia tu Gamal Abdul Nasir. Lepas pada Gamal Abdul Nasir tu Anwar Sadat. Lepas Anwar Sadat tu Husni Mubarak. Lepas Husni Mubarak tu Presiden As-Sisi, Presiden Mursi daripada Ikhwan Muslimin. Lepas pada tu Presiden As-Sisi lah ni. Kalau tak silap hamba tu senada presiden dia lah. Nak ayat gini. Sepanjang pemerintahan kerajaan Mesir, merintah Mesir tu sudah beribu dia bunuh alim ulama. Apa dia bunuh alim ulama ni? Kerana alim ulama ni tak sependapat dengan pandangan pemerintah tetapi cara pemerintahan negara. Kerana Mesir ni di segi negara tu umat Islam lah majoriti, tapi cara pemerintah itu dia ikut sosialis komunis. Jadi sosialis komunis ni bertentangan dengan Islam. Kerana Islam ni dia ada cara hidup dia dah. Kita ada undang-undang dah, undang-undang Islam. Apa duk turut sosialis, kapitalis, komunisnya? Gitu maksudnya. Jadi bila berlaku pertentangan ni, muka kerajaan zaman Gamal Abdul Nasir ni kerajaan yang zalim. Dia kutip bunuh habis ulama yang menentang cara pemerintah. Beribu dia bunuh. Nak ayat wal jihadu fi sabilillah. Jadi nak ayat gitulah hakikat kehidupan ni. Bila kita berjuang pada jalan Allah, ada dua kemungkinan. Sama ada kita mati biasa ataupun kita mati dibunuh. Man mata. Ingat, acu tulis hak mana boleh tulis hadis hak mau kata ni. Man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Bukan man mata, man kutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Orang yang berjuang pada orang yang terbunuh, dibunuhlah, maksud dibunuh, digantung ko, ditembok ko, macam-macam lah istilah dibunuh. Macam Palestin lah ni lah. Fisabilillah, tapi perjuangan dia pada jalan Allah, perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Memang perjuangan untuk menegakkan agama Allah ni akan menerima tentangan daripada orang yang berkuasa yang zalim. Dia bunuh. Fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Ni ayat orang-orang yang duduk makam lebar ni memang dia akan dapatlah kelebihan mati syahid tu kerana berjuang untuk jalan Allah. Baik. Dalam satu hadis lagi, man mata fi sabilillah fahuwa syahid juga. Orang yang mati, tapi mati dia pada jalan Allah. Mati pada perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Kita ni agama gapo? Kita ni agama gapo? Tidak agama Allah kita. Islam ni agama Allah, milik Allah. Li'a'la kalimatillah. Tujuan kita ni hidup ni untuk angkat agama Allah lah.
supaya agama Allah ni duduk di atas. Bukan duduk bawah. Lah ni agama Allah ni duduk di atas ke duduk bawah di segi konteks undang-undang ni. Malaysia kita ni undang mana? Undang-undang mana kita ni? Undang-undang Islam ke undang-undang hak tidak Islam? Selagi undang-undang Islam tu ada dikuat kuasa ke, dijadikan undang-undang negara, selagi itulah kita kena pisahnya. Hak tu nak kongoni tu. Tapi kita mati dalam perjuangan fisabilillah, fahuwa syahid juga. Mati syahid juga. Cuma tingkat tu tak sama dengan kutilah, orang terbunuh, mati dibunuh kerana memperjuangkan agama Allah. Faham tu? Sukanya hidup ni tuan-tuan. Hidup kita sekali ya tuan-tuan. Sekali ya hidup kita ni. Soalan ni lagu mana kita nak guna hak sekali ya hidup ni untuk tujuan ya benda hak kita buat tu the best sekali. Terbaik sekali untuk kita buat semasa kita hidup sebelum kita mati. Gitu pun yang biar puas hatilah. Mati sama mati. Mati belaka. Orang kafir pun mati. Orang beriman pun mati, orang berjual pun mati, orang tidak berjual pun mati, sama mati. Tapi dia akan beza. Akhirat sesok, besok sesok. Dalam surah, tak ingat dah lah. La yastawi ashabul jannah wa ashabul nar. Tak sama ahli syurga dengan ahli neraka. Tak sama. Tunggu sesok ke ada surga dan neraka. Tak kira sama orang masuk surga, orang masuk neraka. Ashabul jannah humul faizun. Orang-orang golongan masuk surga ni mereka itu al-faizun, orang-orang yang mendapat kemenangan, kejayaan, macam-macam lah istilahnya. Masuk surga ni istilah al-faizun, orang-orang berjaya. Kita berjaya kak dapat PhD lah. Berjaya kak boleh kontrak 100 juta. Berjaya kak macam-macam. Kekayaan istilah berjaya di dunia. Jadi jutawan ke, jadi milianer ke. Itu istilah kekayaan dunia. Tapi berjaya di sudut akhiratnya masuk surga. Masuk surga ni. Amal rakyat masuk surga ni berasa setara mana? Berasa ke tak nak masuk surga ni? Sabiku ila maghfirah. Besar makna ni yang berkecek ni. Bukan saja-saja ni. Baik. Qala qultu ayyur riqab afdalu qala. Dia kata ni riqab ni memerdekakan hamba saya. Dia kata lagu mana kita nak memerdekakan hamba saya hak paling comel sekali, paling molek sekali, paling baik sekali. Dalam bab konteks nak memerdekakan seorang hamba. Rasulullah katakan anfusaha inda ahliha wa aksaruha samanan. Rasulullah kata kita nak merdeka seorang hamba ni di zaman Rasulullah ni ke perhambaan ni menjadi suatu benda yang menjadi suatu benda yang familiar dalam masyarakat tu ke. Benda yang biasa, benda menjadi rutin ke harian memperdagangkan hamba ni. Dia kedai dia kalau kita kat bakal cahaya ke hari Jumaat dia akan letak director hamba-hamba dia tu. Jadi dalam ramai-ramai hamba tu adalah hamba-hamba kelas A, kelas B, kelas C, kelas D tu. Itu maksud dia. Dalam ramai-ramai tu hak mana paling molek sekali? Dia kata hak orang tua dia paling sayang sekali. Hak tu lah. Kalau nak beli hak jenis hamba hak tua dia paling sayang sekali. Wa aksara minna wa aksarha samana. Dah hak agak paling mahal sekali. Dah cerita pernah beli ke tua dia dengan pot lebay misal kontuk tu. Dia nak cerita kena lela tu kan. Lebih kurang gitulah. Baik. Qala qultu fa illam af'al. Dia kata kalau aku tak boleh buat lagu tu nak buat mana? Kalau aku tak boleh buat seperti tu. Qala tu ini sani'an au apa? Nasna'u la akhraq. Qala qultu ya Rasulullah ara'aita in sa'iftu an ba'dil amali qala takufu syarraka anin nasi fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Gitu. Baik, tak apalah. Kita baca terjemahan baru kita nampak. Ni matan hadis, kita tengok terjemahan dia dah. Baik. Allahu akbar. Ni hadis Rasulullah ni tu hadis ni makna hak Rasulullah kata. Qaulan wa fi'lan.
kita dengan Rasulullah ni segala hak Rasulullah kata, segala hak Rasulullah buat tu kita kena turutlah. Baru mana kita ni yu'minu billah wa rasulih. Aminu billah wa rusulih tadi ke? Beriman kepada dan rasulnya. Jadi goni ni hak Rasulullah kata. Jadi setiap hak Rasulullah kata ni benar betul dia benar. Tak ada istilah benar Rasulullah kata ni benar tak betul dan tidak benar. Wa ma yantiku anil hawa illa wahyun yuha. Setiap apa Rasulullah kata tu bukan berdasarkan nafsu. Illa wahyun yuha. Melainkan benar ni diwahyu daripada Allah SWT. Kita ni kata, kita ni kecek kita kata, tapi dalam hak kita kata tu ada nafsu. Ni nak ayat takjuh kita ni. Kita rakyat tapi ada benda hak kita comel dalam hati kita tu. Bila benda tak comel ada benda-benda kita kata tu benda tak betul. Kita kata betul tapi sebenarnya tak betul pasal kita tepek dengan nafsu kita tu. Kita tak asyik gitu. Ada pun Rasulullah ni bersih. Kalau Rasulullah ni sifat dia amanah. Jujur. Baik. Maksudnya Abu Zar radhiyallahu anhu katanya, aku berkata wahai Rasulullah, apakah kerja yang paling afdal? Jawab baginda, beriman kepada Allah dan berjihad pada jalannya. Baik. Aku bertanya lagi, hamba manakah yang paling utama untuk dimerdekakan? Jawab baginda, hamba yang paling disayangi oleh tuannya dan yang paling tinggi harganya. Wa aksara minha samanan. Aku bertanya lagi, jika aku tidak dapat melakukan yang demikian itu, kalau aku tak boleh buat, aku nak buat mana Rasulullah? Kalau aku tak boleh buat lagu tu, baginda menjawab, kamu menolong orang yang lemah dan dalam penghasilan dan pembuatan sesuatu barangan, atau membantu orang yang tidak mengetahui dan tidak ada kemahiran sesuatu, mengusahakan sesuatu. Maknanya tolong dari segi tenaga, tolong dari segi kepandaian kita, gitu. Mana kalau kita pandai bak nego, kan kita tolong ajar ilmu nego supaya dia boleh nego. Kalau kita pandai buat perahu ke, buat gapo-gapo jenis inilah barang boleh jual, kita tolong. Tolong di sudut kepandaian kita, support dia. Hak tu panggil sedekah jugalah tu. Faham tu? Banyaklah kalau budak-budak lah ni dia pandai bak IT kan. Dia tolong generasi otak-otak veteran tak reti TikTok lah, berapa Instagram anak-anak muda lah tu ajar negolah ni ke online belaka. Negolah ni online belaka. Hak sah kita ni tak faham mana bab online ni. Jadi hak budak-budak hak cerdik pandang ngaji tu ni. Tolonglah masuk juga dalam masuk sedekah tu, tolong di sudut kemahiran kita, kepandaian kita gitu. Kita ni rajin memberi. Hidup ni kena memberi. Tak kira lah ilmu ke, kemahiran kita ke, tenaga kita ke, masa kita. Hak tak boleh tolong di segi pandai je, masa kita. Kita pitih tak ada, kita masa dah. Kita masa kita, tenaga kita. Yang pentingnya kita memberi. Aku bertanya wahai Rasulullah, bagaimanakah pula jika aku lemah dalam setengah kerja? Kalau mana dia tak ada juga kemampuan tu. Nak kerja pun tak pandai, tubuh pun tak gerak mana, gitu. Faham tu? Kerja tak tubuh menggoda uzur semua, kemandaian pun tak ada, pitih pun tak ada belaka atas dia. Gitu maksud dia. Jawab baginda, hendaklah kamu menahan perbuatan jahat terhadap manusia. Faham tu? Penting ni. Jadi kalau kita tak ada kemampuan di sudut kelebihan yang sebut tadi, orang ada harta, dia boleh infak dengan harta dia akan dapat kelebihan, malah infak harta dia, derma dia, kita kan. Melarat sampai 10 juta, bayarlah pahala dia lepas pada mati tu. Tan Sri Hussein rasanya. 10 juta, bayarlah lepas dia mati, banyak mana pahala dia duduk dalam kubur. Moga dia ada kelebihan tu, kita tak ada kelebihan tu. Dari segi kepandaian, kita tak ada. Dari segi tubuh fizikal kita pun tidak kuat mana. Tak ada belaka. Jadi hak paling minimumnya kita menahan kita ni perbuatan jahat kita terhadap orang. Mana kita jadikan kita ni selamat untuk orang lain. Faham tu? Kita tak kecek uduh. Kerana kecek uduh ni orang akan sakit hati. Kata uduh kat orang, fitnah orang, macam-macam lah perkataan ni. Baloh kecek-kecek ni. Kata uduh menyangkit ti orang. Kalau orang tu jenis sabar tak apa. Jenis tak sabar, jenis pada barang agak jawab dia,
berabajih lah. Tidak gitu. Jadi kita selamatkan kata-kata kita ni daripada menyakiti orang. Itu pun sedekah juga tu. No ayat kebaikan ni luah tuan. Luah tafsir kebaikan termasuk atas dirimu tu. Assalamu alaikum. Aku ni selamat atasmu. Selamat. Kita duk ucap assalamualaikum tu kena faham molek tu. Assalamualaikum. Selamat atas kamu. Selamat mana diri kita ni selamat atas dia. Mana kita tak akan tipu dia. Kita tak akan khenak dia. Kita tak akan memfitnah dia. Kita tak akan semua selamat diri kita atas dia. Bagus ke tak? Kita nak sign lah jenis orang boleh tidak mendatangkan keburukan atas kita. Kita ni kadang-kadang sign kita ni khenak. Hak sign baik itulah khenaknya. Hak sign rapat, makan sekali, tidur sekali, jalan sekali, naik kereta sekali. Tiba-tiba dia khenak kita. Hak nak kata mana? Dia tak masuk dalam hadis ni. Jadi Rasulullah kata, kalau tak boleh berlaku, hendaklah kamu menahan perbuatan jahat terhadap manusia. Kita hidup ni tuan. La dirar wala darar. Kita sendiri pun jangan menyusahkan orang. Kita ni kalau hidup menyusahkan orang, penat juga. Main 4 kali semata mari rumah kita ni apa barang. Jadi orang jadi duk mikir hak kita pula. Mungkin tubuh badan pun sihat lagi, tenaga pada masa. Gila kerja. Duk main minta sedekah hari-hari ni apa kerja? Apa barang bos? Tak gerak ni. La dirar wala darar. Kita pun jangan menyusahkan orang. Orang pun jangan kita pun jangan tak ada orang menyusahkan kita. Kita sendiri pun jangan menyusahkan orang. Selamatkan hidup. Orang pun tak menyusahkan kita. Kita pun tidak menyusahkan orang. Selamatlah hidup lagi tu. Kita pun tak khenak kat orang. Orang pun tak khenak kita. Kalau kita khenak kat orang, kita buat jahat kat orang, kita hina orang, kita kata uduh kat orang, kita fitnah kita kat orang, kita duk cari keaiban orang. Satu masa Tuhan akan buka keaiban kita. Tuhan akan buka keaiban kita. Jangan main-main. Tuhan ni dia tahu hati kita ni. Tuhan ni dia tahu hati kita ni. Tuhan. Allah, agama malunya Tuhan ni. Kita ngawin ni boleh susu. Macam mana ni pakai puyuh lah, pakai sebel lah, pakai jubah lah. Tunjuk baik, tunjuk waruk, tunjuk alih. Depan orang. Tuhan tahu hati yang setara belakang orang tu setara mana. Situ poinnya. Jadi nak ayat ni baik orang duk tengok baik kita. Apa? Kita hendak tutup aib kita ya Tuhan. Malunya ke Tuhan. Orang duk suka baik kita ni sebenarnya bukan kita baik pun. Sebenarnya Tuhan duk tutup aib kita. Hasan Basri ni. Cerita Hasan Basri ni. Allah. Hasan Basri ni amba sebut dah minggu lepas. Dia ulama tabi'i. Ulama yang hidup zaman sahabat. Dia kata, mu duk tengok aku duduk mengajar. Mu tengok aku duk mengajar mu ni. Mu dengar tu kat Allah sukanya. Mu kata, alimnya dia ni. Waraknya dia ni. Bertakwanya. Hasan Basri ni. Mu duk kata kat aku. Mu tak tahu aku ni setara mana dia kata. Kalau mu tahu sejarah hidup aku lepas-lepas, mu tak mari pun dengar aku mengajar. Tu setara Hasan Basri ni ulama yang muktabar. Pas kita Allah malunya ke Tuhan. Kena ada rasa malu dalam diri kita ni. Malunya ke Tuhan, ya Allah. Mu tahu kelemahan aku, mu tahu keapian aku, mu tahu kekurangan, tapi orang tak tahu. Mujurnya mu tudung kelemahan. Kita kena ada rasa malu lah kepada Allah SWT tu Tuhan. Tu maksud hamba. Kena tinggi rasa bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT menutupi keaiban kita. Tu. Besar makna kita belajar agama ni. Sungguh itu adalah sedekah daripada kamu untuk diri kamu sendiri. Mudah kan? Mudah ya. Kita nak cari pahala, kita nak cari kebaikan, kita nak cari kebaikan hidup very easy, you know. Mudah sebenarnya, tapi kita kena belajar lah. Dia belajar ni, dia akan jadi mudah setiap perbuatan kelakuan kita hidup sehari-hari ni.
sama ada makan minum kita ke, sebab ada pakaian kita ke, segala kerja buat kita dengan anak, dengan bini, dengan saing, dengan adik-beradik, dengan jiran. Macam-macam lah komunikasi kita tu. Muamalah kita dengan orang akan jadi mudah kalau kita ikut flow je sebagaimana Allah SWT suruh ni. Jadi nak jadi gitu, first thingnya yang perlu kita fikir ialah kena kita sentiasa duduk dalam keadaan belajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunir khamis fatahlik. Amo nak pesan lagi hari ni supaya pastikan kita hidup kita sebelum kita mati dalam 4 option. Please reminder. Tolong ambil peringatan. 4 ni kena ingat. Jangan jadi kena kelima ni. Fala takunil khamis. 4 tu gapo? Pastikan pertama kita jadi orang yang alim. The best kita jadi orang alim. Kerana kelebihan orang alim dengan orang yang tidak alim ni beza. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tak sama. Adakah sama orang yang berilmu wajib? Tak sama tuan. Cara kecek dia, cara tindak. Dia berbeza. Nama lagi orang alim. Kalau kita tak boleh jadi orang alim, kita masuk dalam tangga kedua iaitu au muta'alliman, orang belajar. Hari ni ada kita, dia mau dengar, dia mau belajar. Masuk dalam golongan kedua lah. Pastikan hidup kita duduk kategori pertama ataupun kategori kedua. Kalau tak boleh jadi alim, jadi orang belajar lah. Kena belajar sepanjang hidup ni kita hidup kena dalam keadaan ngaji dan kena belajar. Tak kira lah mudahnya nak belajar lah ni. Mudah, very easy. Buka YouTube nak dengar segala macam tok guru kok putih kok Arab kok bahasa Melayu kok bahasa ada belaka. Allah betul nak dengar. Sedapnya amba akan forward dari guru kuliah Ustaz Nazmi daripada Kuala Lumpur tentang cerita dia mencerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah ni. Hak kita tak aja dengar pun. Allah sukanya dengar. Kalau dengar hak tu pun berasa suka dah hidup sehari-hari ni. Kita hidup ni sehari-hari ni banyak bazir tuan. Duk buat kedai kopi banyak mana. Duk main banyak mana habis masa. Duk tidur habis banyak mana masa. Duk tengok TV habis banyak mana masa. Masa pergi betul juga tapi pengisian tu dengan benar-benar berkualiti amanah tu sehari-hari ni. Jangan habis tidur, duk tengok cerita Nestor 2-3 jam. Pas malam tengok bola pula. Habis masa orang gitu. Tidak produktif. Baik. Berapa dah Allah pukul 1 dah. Ya Allah. Menepar sikit ni lah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian itu fadlullah, kurnia Allah. Yu'tihi, Allah Ta'ala memberi kepadanya man yasha, pada orang tu pilih. Atas Tuhan lah. Kelebihan kurnia ke dunia ni atas Tuhan. Kalau Tuhan beri, ya Allah. Kalau Tuhan tak beri, nak kata mana? Kata Tuhan, muka mak dia, okay? Kelebihan dunia. Pakak, kau harta, kau kekayaan. Semua tu adalah zalika fadlullah, kurnia Allah SWT Tuhan. Yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah SWT zul, dialah mempunyai kelebihan al-azim yang besar, kurnia yang besar. Limpah kurnia ini mari pada Allah. Ya Allah Tuhan. Tuhan Allah Ta'ala ni Tuhan punya langit dan bumi Tuhan. Wa ma bainahuma. Segala benda hak di langit, segala benda hak di bumi dan segala benda antara langit dan bumi itu milik dia Tuhan. Ya Allah, kayanya Tuhan dia. Kita ada tanah ke rumah ke berasa soho dah kita. Orang ada tanah 100 hektar lah, 200 hektar ke 300 hektar. Sebutir bukit. Oh, besar kapal. Oh, dia kaya tu, Pak Mak tu. 2-3 butir bukit tu, pokok dia tu, hak dia saja. 2-3 butir bukit tu, hak dia saja. Kaya. Kita berasa kaya. Sedangkan 2-3 butir bukit, tu berasa kaya. Tuhan, sebutir langit, sebutir dunia. Dan apa ada langit, dan apa ada di dunia. Tuhan, lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Tak berasa ke kita ni? Tak berasa ke Allah Ta'ala ni maha kaya sungguh?
Allah Ta'ala maha berkuasa sungguh. Allah Ta'ala maha alim sungguh, maha mengetahui, maha berkuasa, maha segala-gala. Tuhan Allah SWT hak kita duk sembah ni, biar berasa dalam hati ni, kerana semua ni adalah milik Allah. Siapalah kita ni? Orang ni pakat lah. Orang pakat, kau harta, kau kedudukan. Orang masuk lah. Datuk kau, Tan Sri kau kan. Jadi menteri kau, jadi sultan kau, jadi presiden kau, jadi perdana. Tak kira lah. Orang sahur, orang ada kedudukan dalam masyarakat. Kita ni gapo orang kampung biasa. Kita ni kelas tamadai ni. Di kedai kopi, tak ada orang mai tegur. Siapa dia kenal, apa barang, siapa mu ni. Nak kata Datuk pun duk, Tan Sri pun duk, Wakil Rakyat pun duk, Esko pun duk. Panggil hang kebun biasa. Tak apalah. Tak ada isu pun. Allah Tuhan dia. Gini nak ayat khulasah kesimpulan pada hari ni, kita ni sebagai hamba Allah. Pertamanya kena ingat kita ni sebagai hamba Allah. Pertama sekali. Supaya hidup sehari-hari ni dalam kerangka pemikiran kita sebagai hamba Allah. Baru kita jadi tidak mangguk. Baru kita jadi merendah diri. Baru kita jadi tawaduk. Itu kita nak hidup lagu tu ya. Harta ni barang boleh mari, barang boleh pergi. Harta ni. Yukti mayasat ke? Dia kata ni. Tuhan bui tak? Bui. Buat je. Tak bui pun tak apa. Faham tu? Kita happy dah. Kita hidup lah ni ke. Makan boleh, minum boleh, pakai boleh, duduk boleh. Bini ada, anak ada. Nak gapo lagi? Nak gapo? Kaya pun mati. Kaya pun mati. Lon ni nak suruh mati dengan comel. Lon ni. Penekanan amal nak suruh mati kita ni. Mati dengan kadar husnul khatimah. Mati comel. Air muka berseri-seri. Munawar. Pagi. Mati orang alim. Nampak hari Tok Guru mati tu kan? Hari Tok Guru ni Aziz mati. Tak mau pergi mah dia. Amo masuk bilik dia. Buat kau rezeki amo lah. Masa dia masuk tu. Amo masuk bilik dia, tengok air muka dia, ya Allah. Bercahaya air muka Tok Guru ni. Dia tengok jasad dia sekujur atas katil tu. Allah Tuhan. Masa hidup pun muka dia bercahaya. Masa mati pun muka dia bercahaya. Tanya lah ni, kita nak lagu mana lah ni? Lah ni kita nak hidup supaya hidup kita bercahaya dengan nur iman. Mati pun dengan nur iman. Tak secara lah. Dia mau nak kaya banyak mana, nak harta banyak. Itu urusan dunia. Kita naknya hidup lepas mati lebih aula, lebih penting, lebih very, very important lagi untuk hidup selepas pada mati. Faham tu? Ganjaran syurga yang disediakan kepada orang-orang yang beriman dan beramal adalah dengan fadlullah. Kurniaan. Nama dia kurnia. Iaitu limpah kurniaannya bukan dengan amalan yang dilakukan. Faham tu? Kita nak masuk surga ni bukan dengan sebab kita semaya banyak. Bukan dengan sebab kita baca Quran banyak. Bukan dengan sebab kita berzikir banyak. Bukan dengan sebab kita sedekah banyak. Bukan dengan sebab kita berjual untuk perjuangan Islam. Bukan. Tak erat lagi kita nak masuk surga dengan sebab amalan kita tu. Faham tu? Rasulullah SAW telah menekan maksud itu ayat ini ketika datangnya oleh golongan. Berarti setakat itulah kita akan sambung semula lah. Jadi nak ayatnya kita hidup ni poin ambil kuliah hari ni supaya kita sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Supaya kita mendapat kelebihan untuk kurnia Allah SWT itu masuk surganya. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Wa jannatin itu surga. Mu'iddat lillazina amanu wa rasulih. Surga disediakan untuk orang beriman dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. InsyaAllah lah kita berdoa dengan kesempatan kuliah hari ini supaya Allah SWT menganugerahkan
Dari hati kita ni hati yang sentiasa nak melakukan kebaikan sebaik mungkin. Do the best. Faham tu? Dalam kita beramal ni. Jadi ke skop kerja kita sehari-hari ni dalam skop amal yang soleh. Bila kita masuk dalam skop kerja sebagai amal soleh tak dapat pahala belaka lah. Start pada turun tangga, siapalah kita naik tangga rumah kita. Faham tu? Mungkin jadi pahala untuk kita bawa bekalan ni di hari akhirat esok. Baik, sebelum ambo tangguh, ada soalan kau? Jadi, ambo bui ruangnya dalam chat ni, tapi tak ada soalan tu. Kira dok lah dia. Rasa tak apalah. Kalau ada soalan, boleh carry forward minggu depan lah. Dah. Boleh sedia untuk tajuk minggu depan ni. Tajuk ni ambo baca ada 2 kali. Hadis ni sedap juga ni. Hadis depan ni. Jadi, kita akan bertemu 2 hadis yang mencerahkan lagi tentang ayat tu. Jadi hadis minggu depan ni boleh tuan baca lebih kurang dulu. Lepas tu akan ambil perjelaskan detail lagi pada minggu depan, insya-Allah dah. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang tu daripada kelemahan hamba. Kita tutup dengan berdoa lah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan kami, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, sebagai di antara golongan hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang sentiasa mengingati Engkau, ya Allah. Yang sentiasa mengingati Engkau, ya Allah, ketika senang dan susah, ya Allah. Kami tak say kami ingat-Mu ketika senang dan kami tak say kami ingat-Mu ketika susah saja. Kami nak ingat-Mu, nak ingat kepada Engkau dalam keadaan ketika senang dan juga ketika susah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami, ya Allah, sebagai di antara golongan hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah. Khususnya nikmatul iman dan nikmatul Islam. Besarnya nikmat iman dan Islam ini, ya Allah. Nikmat Islam inilah yang menjadi bekalan untuk kami hidup di surga esok. Tanpa bekalan iman dan Islam, kami tidak mampu untuk masuk dari surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa luasnya surga-Mu, ya Allah, sebagai satu bentuk kehidupan yang penuh dengan kenikmatan yang tidak ada tolak bandingnya berbanding dengan kehidupan dunia ini yang sementara ini. Hidup dari surga, hidup yang kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan, menikmati kenikmatan hidup dari surga. Macam-macam kenikmatan yang tidak ada, yang mata tak pernah tengok, telinga tak aja dengar, dan mata tak aja tengok, telinga tak aja dengar, dan fikiran tak aja terfikir pun. Segala apa yang ada dari surga semuanya berbeza dengan apa yang kami lihat dan kami tengok semasa dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai hamba-hamba yang mengkufuri nikmat Engkau, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sebagai di antara golongan hamba-Mu yang mengkufuri nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami dengan melakukan maksiat dan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup kami sehari-hari dalam keadaan sentiasa melakukan amal kebaikan. Hidup kami sehari-hari ni pasti ke kami hidup dalam sentiasa dalam amal kebaikan. Kami tak sehidup kami sehari-hari dalam keadaan maksiat dan dosa. Bahayanya kalau kami melakukan maksiat dan dosa, ya Allah. Kalau sehari-hari, setiap hari kami hidup dalam keadaan maksiat, melakukan maksiat dan dosa, kami sangat bimbang dan takut, ya Allah. Dengan dosa dan maksiat ni akan menutup pintu hati kami. Kami takut jika pintu hati kami tertutup, kami akan tertutup daripada menerima hidayah daripada Engkau. Ya Allah, ya Tuhan, jika kami tertutup daripada menerima hidayah daripada Engkau, ya Allah, kami akan hidup dalam kesesatan, ya Allah. Minta jauhnya, ya Allah. Kami tak sehidup dalam kesesatan, ya Allah.
Pandulah kami, tunjuklah kami, pandulah kami supaya kami sentiasa hidup dalam mendapat hidayah, taufik dan hidayah kamu, ya Allah. Kami nak mati dengan maulid, ya Allah. Kami nak mati dalam keadaan baik, ya Allah. Kami nak mati keadaan husnul khatimah, ya Allah. Kami tahu hidup kami hanyalah sementara saja hidup dunia ni. Sementara saja, ya Allah. Kami boleh jadi mati malam ni, mati malam esok, lusa, tulak, minggu depan ataupun bulan depan. Pastinya kami akan mati, ya Allah. Kami akan tinggal dunia, ya Allah. Kami akan berpindah kepada alam lain, alam barzakh, alam yang memisah antara hidup dunia dengan hidup akhirat. Kami tak tahu lagi mana nasib kami dalam kubur, ya Allah. Sama ada kami akan diseksa atau kami akan mendapat nikmat hidup dalam kubur yang merupakan salah satu pada tamat-tamat surga, ya Allah. Bahayanya hidup dalam kubur kali-kali hidup kami dalam melakukan maksiat dan dosa. Kerana dalam kubur akan diseksa. Kerana dalam kubur juga merupakan salah satu pada lubang-lubang neraka, ya Allah. Betapa azabnya orang yang diseksa dalam kubur dengan sebab maksiat dan dosa yang dia lakukan semasa dia hidup. Kita boleh tengok sejarah hidup manusia yang hidup dia deraka kepada Allah, hidup dia melakukan maksiat kepada Allah, hidup dia kufur kepada Allah, sebagaimana kaum Firaun, kaum Ad, kaum Samud, dan berbagai kisah dia cerita Quran. Kita tahulah bagaimana nasib dia lah ni, Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang itu orang hidup masa dia deraka kepada Allah. Orang-orang itu masa hidup dia kufur kepada Allah. Kita boleh bayar, boleh siapa ke khimat dalam mana azab itu akan timpa kepada orang hidup deraka kepada Allah. Kami tak sih melami nasib sebagai orang sebenarnya rupa, ya Allah. Kami nak masuk dalam golongan orang yang sentiasa diberi nikmat oleh Allah SWT, iaitu para nabi, para siddiqin, para syahadat dan ada as-salihin. Hiduplah kami dalam amal yang soleh supaya kami mati dalam keadaan baik dan sempurna kematian kami, ya Allah. Masa hidup kami pun comel, masa mati pun comel, masa bangkit pun kami mati bangkit kami dalam keadaan comel, dan kami masuk surga-Mu dalam keadaan comel, ya Allah. Wa udkhilil jannah, masukkan kami dalam surga bisalam dengan sejahtera, ya Allah. Kami nak mati dalam keadaan hati kami sebagaimana Engkau firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang hati telah bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Tuhan engkau, ya Allah. Kembalilah kepada Tuhan engkau radiyatan mardiyah, dan keadaan kita reda kepada Allah dan Allah SWT pun reda kepada kita. Dalam keadaan kita kasih cinta kepada Allah, dalam keadaan Allah SWT juga cinta kasih kepada, cinta yang berbalas di antara hamba dengan makhluk, ya Allah. Kami hanyalah hamba-Mu yang hina, ya Allah. Asal kami pada tanah, asal kami pada air hina, ya Allah. Apalah sangat kehidupan kami ini, ya Allah, berbanding dengan kenikmatan hidup akhirat, ya Allah, yang kekal abadi, ya Allah. Campurkanlah hati-hati kami rasa kasih dan sayang dan cinta di antara kami, atas dasar keimanan, atas dasar rasa ukhuwah Islamiah. Tahukan hati-hati kami, ya Allah. Tahukanlah hati-hati anak isteri kami, hati-hati suami kami, hati-hati anak kami, hati-hati adik-beradik kami, hati-hati waris-waris kami, sahabat kami dan sekalian muslimin dan muslimat. Kerana orang beriman ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tu adik-beradik, tak tuan. Jadi sebab itulah kita tak boleh balah sama-sama orang beriman ni. Sebab kita mempertahukan ukhuwah Islamah di kalangan semua orang Islam. Tak kira lah dalam pelbagai bangsa dan negara sekalipun. Kerana orang beriman ni dia adik-beradik. InsyaAllah dengan takwatan iman itulah akan memperkuatkan persaudaraan Islam kita, insyaAllah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, kami juga memohon, ya Allah, untuk ibu bapa kami, ya Allah. Ibu bapa kami yang masih hidup mampu telah meninggal dunia, ya Allah. Siapalah kami tanpa ibu bapa kami, ya Allah. Siapalah kami tanpa ibu bapa kami. Kami tidak akan lahir dunia ini tanpa ibu bapa kami. Ibu kamilah yang melahirkan kami, yang mengandungkan kami. Beratnya, penatnya mengandung kami sampai 9 bulan, ya Allah. Tak boleh kami lahir di dunia ini, ya Allah. Mereka bertaruh nyawa, ya Allah.
Mereka bertaruh nyawa kerana nak melahirkan kami. Kami tak saya jadi anak yang derhaka kepada ibu bapa kami, ya Allah. Jadikan kami anak yang taat kepada ibu bapa kami. Ya Allah, besarnya kebenaran kami kepada ibu bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Jika mereka masih hidup, ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Tambahlah ke amal kebajikan mereka, amal yang mereka yang soleh, supaya mereka meninggal dalam keadaan amal yang soleh, ya Allah. Jika ibu bapa kami telah meninggal dunia, ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Mereka duduk dalam kubur adalah ni, ya Allah. Kami tak tahu ke mana kasih mereka, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami. Rahmatilah mereka dalam kubur mereka. Dalam kubur mereka, ya Allah. Ibu bapa kami, datuk-datuk kami, nenek moyang kami, ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu mertua kami, bapa-bapa mertua kami, ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai salah satu daripada tamat-tamat surga. Janganlah jadi kubur mereka sebagai salah satu daripada lubang-lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tak tahu keadaan sebenar dalam kubur, ya Allah. Kerana kami tidak mati lagi, ya Allah. Bila kami mati, esok kami akan tahulah sebenarnya lagi mana dalam kubur tu. Hidup kami sore dalam kubur, dalam keadaan kubur sore kita tak ada anak, tak ada bini, kita sore dah tu. Ya Allah, lagu manalah sunyi sepinya dalam kubur. Siapalah nak temui kami, harap kami, amalan kami duk buat dah ni, baca Quran kami, semaya kami, ibadat kami, zikir kami, semua tak akan menemani hidup kami dari kubur seksa, ya Allah. Bangkitlah kami dalam keadaan, bangkitlah kami pada masa esok dalam keadaan kami mendapat syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya bergantung harap syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah tempat kami berkata esok. Semua orang lain tak boleh tolong melainkan syafaat daripada Nabi kami, ya Allah. Jadikan Nabi kami sebagai pensyafaat hidup kami bila kami dibangkit di pada masa esok, ya Allah. Permudahkan amalan hisab kami di hari hisab, ya Allah. Pada yaumul hisab esok, ya Allah. Kami permudahkanlah amalan hisab kami supaya memudahkan kami masuk surga, ya Allah. Sebagai tempat tumpuan, tempat target, tempat yang kami cita-cita untuk masuk surga-Mu, ya Allah. Kerana surga ni merupakan tempat yang telah Engkau janjikan untuk diberi kepada orang beriman dan beramal saleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semualah yang sudi hadir pada hari ini. Untuk perkongsian lah kita sambil menghadapi insya-Allah yang baik daripada Allah, dia kurati daripada kelemahan analah. Minta maaf banyak berkata bahasa berkata insya-Allah. Syukran jazilan. Baik.